Ustaz Haji Abdullah Khairi, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Imam Muda Ashraf, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang Al-Idrus, seterusnya yang dimuliakan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Fauzi Mustafa, seterusnya seluruh para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat sama-sama pada pagi ini kita hadir bagi meraihkan Mahrajan Hari Malaysia 2020 di Surau Putra Al-Amin pada pagi ini, yang kita telah pun bermula jam 7.30 pagi, dan insya-Allah pada ketika ini kita akan sama-sama mengikuti forum perdana khas Hari Malaysia dengan tajuk Hubbul Watan yang akan dimoderatorkan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria bin Osman. Sebelum kita mulakan, insya-Allah kita harapkan tuan-tuan untuk dapat sama-sama ke depan memenuhkan ruang solat utama ini sementara menunggu anak-anak kita yang ketika ini masih lagi sedang mengikuti pertandingan mewarna di anjung belakang sana. InsyaAllah kita ajak kepada semua kaum keluarga untuk sama-sama memenuhkan ruang solat utama di dalam Surau Putra Al-Amin ini, insyaAllah. Dan dengan itu saya menjemput ke semua panelis forum kita pada pagi ini untuk mengambil tempat di hadapan. Persilakan Ustaz Jafri, Imam Muda Ashraf, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Fauzi, Ustaz Said Nur Hisham, Datuk Dr. Izhar untuk mengambil tempat di hadapan ini, insya-Allah. Boleh Ustaz? Free sitting. Ustaz Zaid. Ustaz Zaid baju hijau di tengah. Tergamak dia tak bagi. Baik. Okey, baik. InsyaAllah dengan itu saya serahkan pentas forum ini untuk dikemudikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria bin Osman. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat saya Ustaz Amirul Akif bin Ismail Al-Hafiz, maksudnya ahli-ahli Tengkuasa Surau Putra Amin, geng Surau Putrajaya, GSP, sahabat-sahabat jemputan panelis forum kita sempena sambutan Hari Malaysia 2020 pada pagi ini. Alhamdulillah, di Surau Putra Al-Amin acara bermula sejak selepas subuh tadi. Ada acara berbasikal, kemudian acara pertandingan basikal cantik, dan sekarang yang berlangsung di anjung luar sana adalah pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi sementara itu sekarang ini kita akan mengikuti sebuah diskusi bersama ramai panelis ini. Jarang-jarang kita nak jumpa forum yang menampilkan 6 panelis semua. Semua segak-segak. Yang paling hujung sana paling segak sekali. From Hawaii with love. Tuan-tuan dan puan-puan, forum kita disiarkan secara langsung menerusi 3 channel Facebook. Satu, geng Surau Putrajaya, yang kedua Surau Putra Al-Amin, dan yang ketiga
Dr. Izhar Arif Facebooknya. So kita siapkan 3 channel siaran langsung hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada semua. Forum kita tak panjang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia format kita tak akan sampai 1 jam. Jadi siapa yang tak datang memang rugi. Tapi yang dapat menyaksikan secara live, alhamdulillah ini kita menampilkan lain daripada lain. Luar biasa kita punya forum. Kita tak namakan forum lah. Forum kita selalu dengar dah. Dr. Izhar cerita, Ustaz Fauzi cerita, Ustaz Allah pun cerita, Ustaz Syed cerita, Ustaz Ashraf cerita, Ustaz Jafri cerita. Selalu kita dengar. Pagi ini kita nak ada kelainan sikit. Kita nak sesi sharing moment, perkongsian apa yang menarik tentang Hari Malaysia. Khususnya aktiviti berbasikal tadi. Alhamdulillah semua murabi yang ada ni, tuan-tuan jangan rasa pelik kan. Kenapa dengan seluar Hawaii semua tu pasal apa? Pasal pagi tadi kita telah pun 10 km keliling Tasik Putrajaya. Jadi macam-macam reaksi ada. Yang paling kelakar sekali adalah Ustaz Abdullah Khairi. Sekejap duduk di tengah-tengah, sekejap dia duduk dengan paha kiri, sekejap dia paha kanan. Live. Jadi saya peruntukkan setiap panel untuk 7 minit sahaja. Tidak lebih pada 7 minit. Tetapi akan membicarakan topik yang saya akan sampaikan, yang saya akan tentukan. Saya akan sebut satu perkataan, so panel akan kupas dalam masa 7 minit. 7 minit. Apa-apa saja. Topik apa saja dalam 7 minit. Jadi itu nama sharing moment. So apa yang keluar kita ceritalah. Lagi tak sampai 7 minit tak boleh berhenti. Kan. Jadi kita akan mulakanlah. Tapi saya tak tahu nak mula dengan yang mana dulu. Saya nak mula dengan yang paling muda sekali di antara yang depan ini. Tuan-tuan agak, siapa yang paling muda sekali yang duduk di depan ni? Okey, kita akan mulakan dengan Ustaz Ashraf dulu. Dia yang paling muda dan perkataan yang saya pilih adalah muda. Perkataan yang dipilih adalah muda. Ustaz Ashraf akan kupas apa kaitan muda dengan kita punya aktiviti hari ini, kan semua kan, apa pandangan Islam, apa ni tentang muda. Silakan 7 minit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Zakaria. Saya hormati Ustaz Jafri, Ustaz Syed Nusyam, Ustaz Lah, Ustaz Fauzi, Dr. Izhar. 2 minit dah kat situ. Itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pengurusi ahli jawatan kuasa surau, Tok Imam, Tok Bilal. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak anjur program. Dan saya tak pernah ni, pertama kali ni. Pertama kali naik basikal dan pertama kali forum 6 orang. Alhamdulillah. Tak pernah orang buat ni satu bid'ah baru ni. 6 orang, kami pun pertama kali naik basikal, bangun awal pagi. Allah berkatilah orang-orang yang bangun awal pagi ni. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harapkan tadi pengalaman tu taklah sekali, walaupun agak pahit juga pengalaman tadi tu. Orang nak bagi tahu, abang nak pi naik basikal, abang jaga-jaga dia dah. Orang rumah pesan. Takut orang depan nanti ada segak-segak nanti lupa hafalan dia dah. Tapi bila tadi tengok Ustaz Allah depan saya, lupa semua habis Quran. Tengoklah. Dia kat depan, dia kona kat sini, dia kona kat sini. Ya Allah Akbar. Nasib baiklah Ustaz Allah. Kabur pandangan. Kabur pandangan. Pemandangan pun tak berapa cantik dah. Walaupun Putrajaya. Jadi alhamdulillah,
syukur atas nama muda, Muda. atas nama perkataan yang disebut dalam Quran. Dalam Quran ni biasa, kalau hadis kita selalu dengar syabab lah, pemuda. Ya ma'syara syabab, syabab. Tapi istimewanya dalam Quran, dia jarang guna, jarang, tak ada istilah syabab. Yang ada istilah fatah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yuqalu lahu fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nabi Ibrahim pun disebut fatah. Dia tak kena syabab. Ada sebab. Kita pun bahasa yang paling banyak dalam dunia bahasa Arab, vocabulary dia. Jadi bila dia sebut perkataan muda, dia ada sebab dia guna fatah, tak guna syabab. Syabab lebih dekat kepada orang yang ada selera, orang ada semangat. Sebahagiannya ada yang tergantung perkataan syabab itu orang yang mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Tu dia. Awak bunyi tu. Salah. Ada rahsia dia. Rahsia dia ada. Okay. Tetapi dalam Quran sebut fatah tu nak menyucikan orang-orang yang hebat, anak muda yang hebat dalam Quran. Buang daripada perkataan-perkataan buruk tersebut. Ini panggil kalimatul karamah. Kalimah yang mulia yang nak letak kepada orang yang bersesuaian. Jadi hari ini walaupun perkataan tu muda, ada definisinya dari sudut umur, muda tetap bukan dilihat pada umur sebenarnya, tetapi dilihat pada semangat, pada cara kerja dan juga pada tenaga mereka. Jadi saya walaupun saya muda di sini, tapi tadi saya kayuh basikal, saya ingatkan saya duduk depan sekali. Rupanya saya yang sampai last. Menunjukkan bahawa muda tak semestinya pada umur, tetapi boleh jadi muda pada semangat. Macam Ustaz Jafri lah. Semangat kuat sangat. Kuat sangat. Macam Ustaz Allah nampak je tak berapa semangat. Kan? Yang hujung tu walaupun seluak nampak muda, tapi tengok macam slow tadi kayu. Kan? Jadi cukuplah untuk muda pada kali ini. Semoga kita semua ada semangat untuk jadi anak muda, orang yang semangat muda, yang taat pada perintah Allah, insya-Allah. Wallahu alam. Cukup 7 minit? Belum, ada 4 minit lagi. Subhanallah. Agak-agak. Cukuplah tu. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Itu dia Ustaz Imam Muda Ashraf. Sesuai dengan title Imam Muda tu, jadi kita pilih topik muda untuk dia. Banyak lagi sebenarnya dia boleh kupas tentang istilah muda. Kan di masa muda ni kena rebut masa muda sebelum sampai masa tua, macam dua orang di ujung sana. Kan. Jadi seterusnya orang yang menurut saya confused antara Ustaz Said Nur Hisham atau Datuk Dr. Izhar ni. Antara dua orang ni saya masih berahsia lagi siapa yang paling muda. Tapi kelihatan Datuk Dr. Izhar lebih nampak muda pagi ni. Kelihatan pasal penampilan dia itu. Saya nak minta Datuk Dr. Izhar, saya nak pilih satu perkataan iaitu gunung. Gunung ataupun tanah tinggi. Macam mana? Gunung. Kan, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apa manfaatnya Allah Taala jadikan kita ada tanah rata, ada tanah gunung, kan, ada sungai, ada lembah, tapi istilahnya adalah gunung. Jadi dalam masa 7 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Zakaria, rakan-rakan ustaz-ustaz, tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Bila bersebut tentang gunung, pastinya ia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnal jibala autada, yang mana bukit Gunung Ganang sebagai pasak bumi. Apabila kita baca kepada penulisan ulama-ulama tentang bumi, tentang Gunung Ganang, sebenarnya banyak perkara yang tersirat di dalamnya. Itu sebab ia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tuan-tuan tengok antara mukjizat Al-Quran,
Allah sebut semua nama-nama ciptaan Allah yang pelik. Wasyams, matahari, al-qamar, bulan. Ni semua ni tanda mukjizat Al-Quran dan kebesaran Allah. Dan Allah sebutkan al-bihar, iaitu lautan yang luas. Kalau tuan-tuan berada di tengah lautan, orang yang suka pergi ke laut, orang-orang yang suka memancing, orang yang suka tangkap ikan, dia akan lihat kebesaran Allah ketika berada di tengah lautan. Ustaz Said antara orang yang saya tak tahu suka pergi ke laut ataupun tidak. Tapi banyak main di pinggiran laut. Tak ada faedah. Tapi tuan-tuan dan puan, di laut tu, bayangkan masa saya naik cruise, ada rakaman TV Al-Hijrah. Belum lagi. Belum sampai ke gunung lagi. Sebab dia 7 minit kan. Bayangkan kita duduk di tengah laut ni, tuan-tuan dan puan. Kita duduk tengah laut, hilang segala-gala, orang kata apa, line, tak boleh nak berhubung dengan orang. Kita duduk tengah-tengah laut, kita rasa kecilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jatuh tengah laut, hilang kita. Tu laut. Bagaimana yang Allah sebut al-jibal, autada, bahkan gunung ganang itu sebagai pasak kepada bumi. Tuan-tuan, bila kita naik gunung, naik bukit, tuan-tuan, besar dia punya nikmat. Saya sekarang ni naik basikal ni kecil je. Tak ada apa. Ni sembang deras. Dia punya jekah dia Putrajaya, saya berjaya dengar. Tapi bila naik basikal, aduh, lari punggung, lari apa, semua tak faedah, tuan-tuan. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, betul. Kesihatan itu merupakan perkara penting. Cuba Nabi sebut, sumu tasihu. Puasa untuk kamu sihat. Rupanya, tuan-tuan, bila kita naik ke bukit, naik gunung, tuan-tuan, ya Allah, baru saya tahu. Saya baru minat sebab berkawan dengan kawan-kawan doktor-doktor perubatan. Diorang ni semua doktor perubatan, kebanyakan diorang naik bukit. Kalau orang yang kena syalal jismi, dipanggil mati sebelah badan, kena stroke, doktor akan galakkan mereka ini naik bukit. Mula-mula janganlah mentang-mentang kena stroke naik bukit, kau naik bukit Gunung Kinabalu terus. Dia naik gunung rendah-rendah dulu. Untuk apa? Itu dia panggil treatment. Rupanya bila kita naik ke atas, baru kita faham, tuan-tuan. Nak naik satu memerlukan tenaga. Dia 2 kali ganda. Satu. Nombor 2, alam semula jadi. Tuan-tuan naik, stres hilang, tuan-tuan. Dengan pokok-pokoknya, dengan bunyi burung, dengan bunyi beruk pun ada. Macam-macam bunyi. Teng, ceng, ceng, ceng. Menenangkan. 2. Nombor 3, tuan-tuan. Bila kita naik dekat atas sampai di kemuncak, kita akan bau, kita akan kita akan dapat rasa ketenangan yang luar biasa. Naik, nampak matahari naik. Ada yang nampak matahari turun kalau dia naik petang. Ya Allah, tuan-tuan. Rupa-rupanya, bila kita naik bukit, naik gunung, bukan saja kita dapat kesihatan, tetapi kita dapat lihat kebesaran Allah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, cuba cek balik. Semua nama-nama, perkataan-perkataan yang Allah sebut dalam Al-Quran mempunyai 1001 rahsia. Apakah ia? Pastikan bersama saya tahun hadapan. Itu dia. Terima kasih kepada Datuk Dr. Izhar Arif. Perkongsian yang santai, yang bersahaja tapi menarik kita mendengarnya tentang gunung, tentang alam. Allah Ta'ala ciptakan bentuk muka bumi ini yang dalam pelbagai. Supaya ada yang tinggi, ada yang rendah. Macam kita naik basikal tadi, ada gear. Gear tinggi ada, gear tengah ada, gear rendah pun ada. Supaya bentuk badan Datuk pun sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Itu Allah Ta'ala jadikan itu ada hikmah, ada falsafah untuk kita berfikir dan renung-renungkan. Okey. Saya nak persilakan panel kita yang ketiga pula, tidak lain dan tidak bukan adalah Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Ustaz Said tadi saya tengok orang yang paling bergaya. Dah cek IC semua lah ke? Kira ahli nujum lah. Kira ahli nujum. Dia paling bergaya tadi. Orang lain pakai helmet naik basikal, dia pakai helmet naik kuda. Dia naik basikal tapi dia bayangkan macam naik kuda kan. Jadi kalimah yang saya nak pilih adalah kuda. Silakan. Kuda. 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 Kalau boleh dalam bahasa Penang. Kuda. Cakap bab kuda. Sila 7 minit. Sebelum saya mula, Ustaz Zaid,
Oh, nak kena aku tu. Saya nak buat satu teka-teki. Oh, pula dah. Siapa boleh jawab ni, saya nak belanja nasi arak. Alhamdulillah. Sila Boleh. baca apa yang tertulis di seluar Ustaz Izhar. Siapa boleh jawab? Dalam Belanja masa nasi 30 arak. saat. Dia tulis apa tu? Itu sebahagian daripada saya. Saya boleh baca. Geng takut bini. Kena belanja nasi arak. Apa tu dia? Dari tadi saya duk cuba follow dia, duk cuba baca, tak jumpa perkataan. Apa tadi tajuk kuda? Kuda. Kuda ni banyak. Ada kuda kepang, ada kuda apa? Kuda padi, kuda lumba, kuda-kuda. Kalau orang bersilat tu, kuda apa lagi? Mesin kuda. Macam biasa pi. Pil kuda. Pil kuda. Tu biasa makan. Patut pun turun 12 kilo. Pil tu ke? Hai, bukan rahsia. Apa lagi kuda? Apa lagi? Minyak kuda untuk apa Ustaz? Orang tertentu je minyak kuda. Lagi apa kuda ni? Ustaz lah, Penang sebut kuda betul? Kuda. Bukan kuda? Kuda. Bapa dia suruh cakap bahasa utara tadi. Kuda. Kuda. Saya Alhamdulillah bila Ustaz Zaid suruh cakap bab kuda ni, bab kuda lah. Saya adalah juga belajar sikit-sikit. Kat Putrajaya ni ada tempat orang belajar kuda. Kat mana? Persil 5. Maknanya kalau orang yang baru nak belajar, nak walking saja boleh lah. Ada tak sini orang yang biasa ride kuda? Ada? Biasa ride? Boleh kita cari lepas ni Alhamdulillah. Saya ni kalau cerita bab kuda, yang dalam Quran tu banyaklah ayat-ayat Quran wal adiyat, ayat hubbu banyak cerita tentang kuda. Tapi cerita cakap bab reality, sikit pengalaman lah. Saya mula belajar kuda ni dalam tahun 2017 kat Terengganu. Awal-awal tu naik je dulu. Kita naik kuda ni walking saja. Kita duduk atas kuda, kuda tu berjalan, tu pun dah jadi masaj. Saya ingat tengah duduk belajar kuda tu, yang Alhamdulillah Ustaz, saya mula belajar kuda ni dengan mak rempik kuda dulu. Geng-geng yang jaga kuda polo. Jadi Ustaz naik je Ustaz, naik je. Tak ada lah ikut peraturan, step-step ABC. Ustaz naik je Ustaz. Jadi tapi dia ajarlah naik, lepas tu dia pusing dulu dekat stable dia tu. Dan kita tengah duduk main tu, adalah seorang trainer ni, dia cakap Ustaz, yang jurulatih tu, dia kata isteri dia lah, setiap kali lepas bersalin, habis pantang, dia akan bawa isteri dia duduk atas kuda dan dia pegang walking. Baik rupanya untuk peranakan, untuk pinggang dan sebagainya, dia jadi masaj. Saya bawa isteri, kata, try naik, ambil kuda lain, tarik, berjalan je lah. Dan subhanallah, dia kata memang lengoh-lengoh belakang tu hilang. Jadi kita lagilah rajin nak bawa dia pergi. Jadi, rupanya betul, ia memberi kesihatan dan kita sendiri pun. Bila belajar berjalan, lepas tu nak cuba dia panggil, dia adalah step-step. Mula walking, lepas tu dia ajar trot. Trot ni cara 1, 2, 1, 2 gitu. Tapi Ustaz Zaid, awal-awal main dekat dalam stable. Lepas tu dia orang kata, Ustaz, jom kita pergi kat padang. Bila pergi kat padang ni lagi seronok main. Sebab kuda tu lari lagi laju lah. Seronok. Ustaz lah try lah. Naik kuda tak sakit telok macam naik basikal. Naik basikal sakit. Live kau? Oh, tak ingat. Betul Ustaz. Betul naik kuda. Sedap. Salah tak ingat live. Lepas tu kita naik, lepas dekat padang. Oh, dia orang hasut pula Ustaz. Dia cakap, Ustaz, jom try pergi ride kat tepi pantai pula. Ya Allah. Bila kat pantai, dia walking, lepas tu trot ni kita latih cara pinggang, kita ikut body kuda. Supaya tak sakit. Jadi kita ikut kuda tu,
Lepas tu barulah dia punya lepas truk tu barulah dia laju sikit lah. Canter, kemudian gallop, lajulah tu. Tapi bila tepi laut Ustaz Zaid, sambil kita kayuh pula dah. Sambil kita berlari tu, dengar bunyi ombak, dengar bunyi angin ni. Shoo, tengok telinga kuda tu kat depan tu. Oh memang best. Tiba-tiba. Habis dah 7 minit kan, wallahualam lah. Habis dah. Kos dia tinggi dah Ustaz kalau kita. Sekejap, tiba-tiba tadilah. Tiba-tiba tadi, saya Alhamdulillah, kalau ada orang Terengganu sini, biasa saya ride dari Masjid Terapung. Dari Masjid Terapung, jadi kita ride ke tepi pantai tu, sampai ke Hotel Primula tu. Dalam 8-9 km kot, dari Masjid Terapung sampai ke Primula, jalan pantai lah. Sekali tu saya pergi 2 orang dengan kawan yang trainer ni lah. Dia, saya tinggal jurulatih, saya tinggal belakang. Kata nak pecut lah. Dia duduk layan jalan, dia kata, Ustaz pergi lah seorang. Saya pecut, saya ingat lagi masa tu di tepi pantai memang setentang dengan Hotel Primula. Tapi saya kat gigi air lah. 2 kaki depan kuda tu, dia geluh dalam pasir. Kita pun terus jatuh, pusing ni. Yang paling penting masa tu saya tengok keliling, takut orang nampak jatuh kan, malu kan. Cover lain. Cepat-cepat bangun, nasib baik tak ada orang tengok. Cuma ada seorang dia duduk ambil gambar, dia tak perasan. Bila saya pergi dengan pasir sekali, dan masa tu 2 kaki kuda dalam pasir. Bila saya jatuh, 2 kaki belakang pun tenggelam. Jadi bila saya bangun, kuda tu duduk tak bergerak. Klik sebab kaki dia tenggelam. Kata berat dah ni kali ni, macam mana kita bimbang kuda tu krem. Dia kata macam mana nak buat, orang jauh. Saya seorang. Macam mana ya Allah, kesian kat kuda ni. Ombak datang. Bila ombak datang, saya pun cuba tarik, pak, kaki kuda satu dulu terbuka. Oh, dapat idea. Tunggu ombak lagi. Bila ombak lah, tarik lagi. Tak, 2 kaki kuda. Kita bimbang takut kuda tu krem sebab tengah laju tadi. Bila ombak lagi datang, tarik, barulah berdiri 4-4. Petua, dia orang pesan, petua naik kuda ni, kalau jatuh, naik balik. Naik lagi. Jangan jatuh sekali, trauma, tak nak dah. Jadi dia orang pesan, Ustaz, kalau jatuh naik lagi. Lepas tu nak naik macam mana pula kuda tinggi, kita tak cukup inci. Saya baik cari, ada kayu, saya panjat atas kayu, naik balik atas tu. Pergi kat tempat trainer tu, kita tak beritahu lah jatuh, malu lah. Kita jalan relax. Best ke Ustaz? Best. Okey. Nampak belakang baju Ustaz ada pasir tu, mesti Ustaz jatuh. Allah, nampak juga. Dan dia trainer, dia tahu. Cak rahsia. Tapi 5-6 bulan saya balik tak cerita kat isteri. Takut dia tarik lesen. Akhirnya saya cerita kat kawan saya, anak dengar. Anak balik cerita kat dia. Tapi tak kena tarik lah. Tak kena tarik lah, Alhamdulillah. 2 kali pengalaman saya jatuh. Sekali kat atas pasir tu okey. Tapi sekali lagi dekat track endurance, dekat Bidong, Terengganu. Pun tengah laju. Masa tu tanah keras. Tengah laju. 5 ekor kuda tengah laju. Saya kat depan lah, 2 orang. Saya nampak kat depan sana ada ranting. Jadi ranting depan aku. Saya pun nak mengelak ranting, saya pecut laju lagi. Ambil lorong kiri. Ciluk. Masa ciluk tu lah, kaki kuda tersadung. Masa tu sakit sikit aja tu. Tapi naik balik. Dah Alhamdulillah memang seronok. Kalau ada sahabat-sahabat kat Putrajaya ni rasa nak pergi ride juga. Itulah. Wallahualam, cerita kuda. Habis Okay. Wallahualam. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi siapa yang nak belajar ilmu kuda, kuda-kuda, pil kuda, minyak kuda, jumpa Ustaz Syed Nur Hisham, ya. Alhamdulillah. Boleh lah kan. Tak belajar, Alhamdulillah. Seterusnya, saya nak jemput pula murabi kita, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Tadi saya duduk di depan dengan Ustaz Lah. Tiba-tiba ada satu basikal potong dengan begitu laju sekali. Tak sempat tengok nombor plate. Saya tanya orang sebelah, siapa tu? Itu Ustaz Jeff tu kata tu. Dia antara kami ni dia lebih bertenaga lah. So istilah yang saya nak pilih adalah tenaga. Jadi mungkin Ustaz ada sesuatu yang boleh diberi manfaat
tentang tenaga dalam Masalah kehidupan tu. kita. Dia tunggu nak bahan tu. Lain macam yang senyum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Al-Fadil Ustaz Zakaria, Ustaz Zack, Imam Muda Ashraf, Ustaz Said, Ustaz Lah, ini ambil 2-3 minit ni. Ustaz Lah, Ustaz Fauzi dan Datuk Prof Madia, Dr. Izhar. Dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah secara online dan juga yang mengikuti secara langsung di Surau Putra Al-Amin, Putrajaya. Alhamdulillah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut. Saya sebenarnya saya kayu basikal ni daripada umur saya 15 tahun ni. Dulu 15 tahun. Saya start kayu basikal, saya berulang-alik daripada rumah saya ke sekolah saya 13 km setiap hari, kayu basikal. Kemudian saya ada grup basikal. Sekarang ni pun saya ada grup basikal saya, Todemos Cycling Club. Todemos ni maksud kami ada buat satu program pusing Malaysia, kayu basikal pusing Malaysia, setiap masjid singgah ke masjid-masjid di negeri-negeri lah. Tu 2018 lah kita buat. So kita tubuhkan Todemos Cycling. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, saya kayu basikal, saya naik motor juga. Dan saya kena, insya-Allah setiap hari saya nak kena exercise. Nak kena cari tenaga. Nak kena cari tenaga. So saya ingat Allah, Nabi SAW sebut sallallahu alaihi Muhammad, apa al-mu'minun qawi khairun wa habba ila Allah minal mu'minul dhaif, kan. Kita nak tenaga ni, nak sihat ni, sebab Nabi SAW sebut orang mukmin yang kuat kan lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Kita nak buat apa dalam hidup pun kita kena ada tenaga. Tuan-tuan nak mai duduk dalam kuliah ni pun, kalau letih nak dengar kuliah, nak mengaji, itu bukan nak ibadat lagi, itu pun nak belajar. Nak mengajak lagi lah, kan. Ustaz Salih ada semua masyhur kat depan ni. Ustaz lah lagi ya, suara deras, dia takut bini. Sebab tu dia boleh baca tu, dia presiden. Saya baru, wow, kamai lagi. Macam tu. Saya sama, lesen kuda sembang deras, lesen bini pegang. Kuda yang boleh pegang, lesen bini pegang. Jadi subhanallah tuan-tuan, kita nak pergi kuliah, nak mengajar, perlu pada tenaga, stamina. Dia kalau hari tu letih, nak kuliah memang tak ada idea, dia jam, dia blur, dia blank. Jadi sallallahu alaihi Muhammad nak kena apa? Nak kena ada tenaga. Tentu nak kuliah, nak ibadat pun kena ada tenaga. Tambah lagi nak berjihad, nak keluar berjihad fi sabilillah. Sebab tu dalam Quran Allah cerita tentang apa? Tentang dalam peperangan yang Allah bagi mengantuk kepada Allah, maksudnya orang-orang yang sedang berjihad dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Dalam kitab Ibn Kathir cerita mengantuk yang Allah berikan kepada pejuang-pejuang di Badar dan di Uhud itu sebagai satu kenikmatan dan kerehatan. Sebab apa? Sebab lepas dia dapat nap sekejap, dia akan fresh tenaga. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita nak kena belajar untuk exercise. Cuma saya nak pesan satulah, saya duk tengok lah ni dah jadi trend. Dia jadi trend apa? Trend untuk kita kayu basikal. Rata-rata orang kayu basikal sekarang ni. Cuma kadang-kadang okey ikut basikal tu, tapi jangan terlalu mengikut sampai ke tahap kita tak jaga batas-batas. Ada dua benda saya tengok. Yang pertama ialah pakaian. Pakaian. Pakai seluar tight. Okey, untuk Ustaz Dr. Izzah okey, dia tutup aurat. Tutup aurat tu, okey tu. Dia jeling lima macam takut. Jeling. Oh, risau tuan. Alah ramai risau dia. Tuan, jadi pakai subhanallah, kadang pakai tight, bukan sekat tight tu ni, dia pakai seluar yang senting, yang sampai atas pada lutut. Dia trend, dia memang dia apa ni, Allah sebab dia sesuai dengan basikal tu. Tapi saya rasa macam tak sampai ke tahap keperluan untuk pakai macam tu kot. Ada sahabat saya seorang, dia kayu basikal, nama dia Abang Man Gerek. Dia kayu basikal daripada Kedah sampai ke Mekah 10,000 km seorang solo. Dan dia dapat apa ni Malaysia Book of Record. Kayu solo seorang-seorang.
daripada Kedah, daripada Kulim tu sampai ke Mekah. Lepas balik tu dia kayuh di Allahumma salli Muhammad di Jepun, seorang-seorang dia. Ni dah pergi Balkan pula. Ni dia pakai seluar macam trek biasa. Kayuh 10,000 km. Kemudian ada seorang waktu dia kayuh tu, dia ada seorang budak tu pakai seluar pendek. Lepas dia kata ni, pasal apa pakai seluar ketat ni pendek ni? Dia kata ni laju bang, laju. Laju tak apa, jom ikut saya. Dia speed 40, 50 km. Kawan dia dah. Dia kata, boleh lagi. Kan pakai seluar laju tu. Kadang-kadang tak, kita jangan terlalu nak mengikut sampai ke tahap kita tak faham batas-batas dia. Boleh pakai, cuba pakai, tengok pakai macam dia ada satu seluar yang jenis macam dia longgar sikit, tapi dia sting lah dekat sini. Steng. Tahu kan? Steng. Kemudian ataupun dia pakai yang tight dekat dia, orang nak kayu basikal ni dia kena pakai seluar kayu basikal tuan. Dia macam Ustaz Lah ni. Berapa kilometer ke? Baru 1 kilometer. Hilang bungkok lah dia kata. Orang kayu basikal elok, dia kayu basikal duduk sebelah. Macam tu. Teruk sungguhlah subhanallah. Tahu pasal apa? Macam tak mau sebut Ustaz, tak mau sebut. Kan? Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Dr. Izzah tadi lagi dahsyat kan. Ada awek mana tu laju dia kat belakang. Semangat. Tiba-tiba. Okey, yang ni live boleh potong boleh potong sikit. Sampai berita lagi kat Bangi susah. Jadi subhanallah dan sallallahu alaihi wasallam. Apa ni pakai, pastikan pakai. Kemudian yang kedua tolong jaga ikhtilat. Yang ni saya pesan. Sebab bila keluar kita antara trend yang menjadi kegilaan ramai bukan sekat laki-laki juga orang perempuan. Kan dah mingle around, dah bercampur macam dah tak ada adab, dah tak ada. Tolong ambil perhatian bab ini. Dalam keadaan kita nak cergaskan badan, kita nak sihat tubuh badan. Saya tulis caption mula-mula saya kayuh basikal tu. Saya nak sihat sebab saya nak Allah sayang kat saya. Sebab Nabi sebut kan, Nabi kata sallallahu alaihi al-mu'minun qawi, orang mukmin yang kuat itu khairun wa habba ila Allah. Cinta ia oleh Allah. Maka kita nak sihat tu cinta Allah dekat kita. Tapi jangan sampai kita melanggar perintah Allah, bukan Allah cinta dan Allah murka balik kat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saya terbaca kisah Allahumma salli alaihi Muhammad, seorang ulama Allahumma salli alaihi Muhammad, dia usia dia dah 100 tahun lebih buat duduk berkhidmat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi Muhammad, cuci masjid apa semua sebagainya. Waktu usia dia 100 tahun lebih, dia telinga dia sangat elok, pendengaran dia, mata dia sangat jelas, tubuh dia sangat hebat. Lalu tuan-tuan, orang tanya dekat dia, Syekh dah tua macam ni tapi masih kuat, masih sihat, apa tips dia? Dia kata tips dia, dia kata subhanallah, aku menjaga anggotaku pada usia mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku. Nak dapat sihat tubuh badan bukan sekadar kita beriadah untuk dapat kekuatan, tetapi satu lagi kena jaga sallallahu alaihi Muhammad, jangan melakukan maksiat kepada Allah. Syarat berkekalan nikmat ialah taat, dan syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itulah kita perlu pada tenaga untuk kita kuat. Tapi kalau kita nak dapat kekuatan tu macam-macam lah, kita exercise. Exercise ni macam-macam, ada yang naik basikal, ada yang naik kuda, ada yang naik gunung, ada yang jogging, macam-macam. Tapi bila dah dapat sihat kuat itu, jangan salah guna nikmat sihat kuat itu untuk derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya siapa tuan-tuan yang belum lagi? Seterusnya saya nak jemput Ustaz Fauzi. Saya nak pilih satu kalimah asal innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Ustaz Fauzi ni cantik, comel. Jadi istilah yang saya nak pilih adalah cantik. Ustaz Fauzi suka melancong. Dia mungkin dapat lihat pandangan yang cantik. Sebab tu tadi dia naik basikal, dia relax, dia tak kalut-kalut. Macam Ustaz Dato' Izhar tu, dia mula-mula start tu dia perderah pergi dulu, seorang-seorang dia duduk depan dia dulu. Motor trafik tu di depan, dia nombor 2 di belakang. Dia liga motor trafik tu, dia laju. Mufarakah. Jadi Ustaz Fauzi dia relax kan. Jadi orang banyak pengalaman ni, dia relax, dia melihat tasik, melihat tumbuh-tumbuhan. Jadi cantiknya pemandangan di Putrajaya. Cantik 7 minit Ustaz. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda saya, Ustaz Zack, dan seterusnya murabi-murabi, Ustaz Jeffrey, Ustaz Imam Muda Ashraf, Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz Lah dan juga Ustaz Izzah Arif, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat saya yang paling tua. Pokoknya ada lagi yang paling tua sini punya. Patut dia naik basikal lain macam kan. Tua rupanya. 60. Sian. Ya. 62 kan? 62. Oh 62 dah. Tapi awet muda. Tapi tak apa. Dia tetap handsome lah. Walaupun umur dah tua tapi tetap handsome lah. Cerita about handsome kan cantik kan. Cantik. Sebenarnya tadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala itu indah, Allah Ta'ala itu cantik dan suka yang indah-indah, yang cantik-cantik. Indah dan cantik ni banyak segi sebenarnya. Bukan sekadar pada rupa kita, indah cantik juga pada baunya, harum, wangi, semerbak. Juga pada akhlaknya biarlah cantik. Iman kita biarlah cantik, ibadah kita biarlah cantik, kerja kita buat biarlah cantik, solat kita buat biarlah cantik. Pendek kata sempurnalah apa kita buat. Sampai orang tak nampak cacat celah kita. Kalau sekadar baju cantik tapi panggil hudung mulut laser yang duk viral tu, macam-macam dia menyumpah ya, dia melanak orang, masya-Allah. Hilang cantik tu. Hilang makeup. Hilang kincu bibir. Hilanglah rambut ala apa? Ala Eja Ali pun semua kan hilang sebab mulut punya pasal. Sebab itu dia kata apa? Disebabkan pulut apa santan. Apa dia? Disebabkan macam mana? Sebab dia buka kedai makan paksi. Jadi dia tanya dia lah sebabkan pulut santan binasa. Bukan sebab durian. Disebabkan mulut badan binasa. Badan cantik dah. Disebabkan mulut tak cantik, kata-kata tak cantik, ayat yang dipilih nak bercakap dengan orang tak cantik, badan pun tak cantik. Sebab itu bila mana Nabi sebut Allah itu indah, dia suka yang indah-indah, Allah itu cantik, dia suka yang cantik. Pertama, jagalah penampilan luaran kita. Nabi SAW kalau dia pakai kemas. Saya tengok lagi orang yang paling kemas, yang menjadi, orang kata dalam bracket lah, quote and quote, idola. Saya ialah dua orang manusia, adik-beradik. Dua-dua dah meninggal. Almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin dengan almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din. Kalau pakai memang smart. Kemas. Itulah Islam nak. Kemas. Tapi kalau dia pelancong, pakai macam ni okey lah. Tak ada masalah. Dia pelancong. Sesak ke SPAA pagi ni. Kita jemput tak masalah. Ya. Sebab naik basikal pun. Bukan apa pun naik basikal je. Tapi kalau saya tengok penampilan, dia di pejabat kemas. Dalam forum kemas. Forum Perdana TV1 masuk jadi ahli panel memang kemas. Dia paling kemas sekali tuan-tuan. Okey, satu. So pakai biar kemas. Cantik alhamdulillah. Saya kadang-kadang bukan rasa apa, rasa kecewa kalau orang semayang. Beza kekemasannya kalau dia jumpa orang. Dia jumpa sultan, subhanallah, macam Datuk Izzah dia terima pingat. Pingat apa? Takut bini? Takut bini. Pingat apa? Darjah kebesaran Datuk kan? Kemas pakai tu. Dengan songkok ke tengkolok ke dengan macam-macam lah. Tapi kalau jumpa Allah, tak kemas. Allah suka yang cantik-cantik. Allah yang suka yang indah-indah. Allah suka kekemasan. Tapi kalau pakai baju Melayu, butang tak ada. 5 butang tu tak ada. Lubang je ada. Allah selekehnya hamba ku ini kan. Kalau jumpa orang, smart ya. Satu. Yang kedua, ni saya sebut luas yang cantik tu. Jamil tu luas. Yang kedua, bukan setakat luaran baju saja ya. Yang kedua ialah baunya. Biarlah wangi. Nabi sebut, diberi kecintaan kepada aku daripada dunia kamu 3 perkara. Satu, perempuan. Nabi suka perempuan. Iaitu mana bukan Nabi kaki perempuan tak. Nabi pertama, Nabi kahwin. Yang kedua, Nabi menghormati orang perempuan. Yang kedua ialah minyak wangi. Nabi suka minyak wangi. Nabi berwangi-wangian. Nabi ni harum semerbak. Kalau Nabi berjalan, sahabat dah idul dah. Ini bau Rasulullah ni. Ini bau wangi Rasulullah. Yang ketiga, wangi.
Masam sikit lah. Ya. Mula-mula wangi, dekat-dekat masam. Dah, kalau wangi dia kena bagi diria. Belum lagi. Belum lagi. Tak nak, saya tak, Saya pun tolong promote dah lama dah tapi belum nampak. Tapi saya tak kisah Tak kalau dapat masam tu sebab dia pelancong kan. Saya tak kisah masam. Memang pelancong macam tu. Rata-rata macam tu je. Ya, okay. Yang kedua, wangi. Yang ketiga, Nabi kata Allah Ta'ala tu cantik, kemas, indah. Tolong jagalah penampilan. Saya sebut satu benda yang Nabi sebut, kalau tidak membebankan umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali nak solat. Tolong jaga kebersihan gigi, bau mulut. Ya? Lepas tu disunatkan, kalau tuan-tuan baca dalam fik berwangi-wangian ni termasuk bersih gigi ni tuan-tuan, ada beberapa tempat disunatkan kita bersiwak ataupun buh gigi. Lepas forum macam ni disunatkan bersiwak. Bukan berjimat, bersiwak ya. Yang tukar tak wow dengan ming pula ya. Live. Yang takut tukar. Dia bukan dia tua-tua macam itulah dia mengantuk, dia sedar benda lain. Siwak, buh gigi lepas makan, bangun dari tidur, nak tidur. So Nabi suruh wangi. Sebab itu salah satu daripada amalan Rasulullah sebelum Nabi wafat ialah baginda bersiwak. Dan amalan bersiwak ini, bersih gigi, kekemasan pada gigi, ialah amalan yang memudahkan roh kita keluar. Bukan lepas ni bersiwak, tu mati. Tidak. Ya. Manakala kita takdirkan nazak, dia tak lama. Sakratul maut. Dia cepat keluar, maknanya dia memudahkan kita meninggal. Kemudian, dalaman. Cantik luaran, cantik dalaman. Dalaman dah cantik lah. Apa dia? Akhlak kita dah cantik. Kalau dulu kita ni orang yang sombong, jadilah orang tawaduk. Saya suka berkawan dengan murabi macam ni. Walaupun mereka ni keluar TV macam Ustaz Z. Tapi dia kawan dengan saya. Yang saya memang tak keluar TV pun. Tuan-tuan. Keluar rumah, masuk rumah je. Tapi dia keluar TV. Buka forum perdana, muka dia. Kalau tengok muka dia tu, forum perdana lah. Ya. Ustaz Syed macam tu juga. Orang terkenal, famous. Ni lagi lah, subhanallah, pelancong. Semua TV muka dia. Semua TV muka dia. Dulu kini selama lama saya tak tahulah kekayaan dia. Orang banyak dia bina kekayaan dia. Kereta kelisa tu saja tu lakonan ya tu. Mengharapkan sampu tebal lah mengharapkan ya. Lakonan. So saya sebut dalaman kena indah ya. Kalau kita riak, gantikan dengan ikhlas. Kalau kita dalam keadaan bakhil, bengkedekut, bintai hidung masin, ya, gantikan dengan dermawan, pemurah. Ada tabung tengah-tengah tabung ke tu? Ke speaker? Saya tak nampak. Tabung. Ya. Dah bergerak belum ni? Belum. Lagi gerakkan. Kita tengok. Betul lah, nak sumbang-sumbang lah. Tak masalah ya. Tapi Tuhan suka kepada orang yang bersedekah. Dia gantikan sifat kedekutnya dengan bersedekah. Malaikat doa, gantikan ya Allah dengan lebih banyak, lebih berkat dan lebih halal lagi ya Allah. Jadilah Ustaz Zaid dah 7 minit 1 saat. Jadi itulah jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala tu indah, cantik, kemas. Dia suka kepada kita indah, cantik dan kemas juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz Fauzi. Alhamdulillah suka kita mendengar nasihat yang santai, yang spontan kan. Dapat memberi bekas kesan kepada jiwa kita tentang cantik. Satu yang poin yang Ustaz sebut banyak-banyak tadi, yang salah satunya tu siwak itu. Saya memang selalu tengok Ustaz Fauzi kalau pergi sebelum nak forum, dia siwak dulu. Dia buat beg kecil. Buat beg kecil Ustaz Syed jadi bukti ya. Buat beg kecil sebelum nak bilik air je. Gosok gigi dulu sebelum nak forum. Itulah orang dia. Memang dia walk the talk. Bukan jimat, siwak. Ustaz Syed ni nak menyakat je kerja dia. Live. Jangan. Okey, kita ada yang terakhir. Yang terakhir ni yang paling tua sekali lah. Dia sambut birthday semalam, 15 September. Alhamdulillah. Walaupun tua, kita tak sebut berapa umur kan. Barangkali baru 42 kan. Kita mana tahu ni semua kan. Jadi oleh kerana dia paling tua yang ada ni, istilah yang saya nak pilih untuk dia share adalah tua. Silakan Ustaz, 7 minit. Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Zaid, Ustaz Jeffrey, Ustaz Imam Muda Ashraf, Ustaz Said, Ustaz Allah Tak Fauzi, Ustaz Dr. Izhar. Tuan-tuan yang dikasihi yang rahmat Allah. Biasalah orang tua lupa. Itu tanda tua. Tanda tua. Ingat, di antara kita ada yang hebat naik basikal, ada yang jogging, ada yang naik kuda. Ada yang ingat, Arnab di antara orang yang banyak jogging. Tapi umurnya 9 tahun dia. Yang naik kuda. Kuda ni laju. Dia tak pernah, dia selalu tak lari lah. Cepat Tapi letih. umur dia 25 ya. Ni orang duk naik bukit kan. Duk bergayut. Monyet bergayut. Paling kuat umur dia 40 ya. Tapi kura-kura dia relax ya. Dia tak jalan banyak. Umur dia 150 tahun. Depa duk belagak tua, belum tentu sampai umur aku. Kalau tidak depa mati dulu. Tapi alhamdulillah, bila kita naik umur 40, kita akan rasa beza. Begitu juga bila umur kita 50. Kita akan rasa tenaga kita dah kurang dah. Macam Ustaz Jeffrey kata, memang tenaga kita kurang. Sebab tu bila naik basikal tadi, punggung saya ke sini ke sana, memang tak boleh duduk. Sakit. Gila babi punya sakit. Sebab tu, Ustaz Said duduk di belakang saya. Memang tak ada selera punya. No. Saya dia ingat lagi, dia nampak kan. Dia tipu saya. Mula-mula dia kata 7 km. Tiba-tiba saya dah kayuh lebih kurang 2 km. Saya tanya pula, berapa lagi? Ustaz, 8 km lagi. Tadi 7, ni naik lagi 8. Sepatutnya kurang. Mereka tipu orang tua-tua. Tak apa, kita sabar je. Kita kayuh juga. Alhamdulillah, sampai juga. Tapi saya rasa macam 100 km saya kayuh. Saya tak pernah kayuh basikal. Orang ajak saya memang tak pernah. Tapi saya memang badminton. Seminggu 3 kali. Tapi basikal saya tak minat. Tapi oleh kerana menjaga hati sahabat-sahabat saya yang tua ni sanggup turun bersama. Sebab apa? Mungkin katalah Nabi umur 62 meninggal. Saya ada 10 tahun lagi bersama dengan sahabat-sahabat saya. Mana nak tahu kan? Jangan buat sedih tu. Betul tak? Hidup kita ni tak tahu. Saya dalam kelas ada 36 orang. 6 orang dah meninggal lah kawan saya. Yang pertama buah pinggang. Yang kedua jantung. Yang lagi 3 tu kencing manis. Yang 30 orang tu kena kencing. Termasuk dengan saya tu kali ya. Itu biasa 22 bulan kena kencing kan. Sebab tu bila saya duduk dalam grup ni, hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok tuan-tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Kita tak boleh ulang balik dah. Memori tu tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan kenang. Dia akan tengok gambar balik. Dia akan rasakan keindahannya hidup bersama dengan sahabat-sahabat. Macam Datuk, tak layak dengan kita, dengan kami ni. Datuk, Profesor, Madya, Ustaz, Doktor, semua title dia semua. Pelancong, betul lah. Pelancong. Tapi dia boleh duduk dengan kita, betul tak? Kalau ikut, apa kita sangat kan? Sama saya kan, apa kita? Ustaz Fauzi, orang yang hebat. Kalau dulu kan, TV3 tu, memang muka dia ya. Apa tajuk tu? Al-Kuliah. Halaqah. Al-Kuliah. Kuliah ya dia ya. Dia kuliah ya. Muka dia ya. Kan? Memang dia lah.
Kalau masa tu kita pun tengok memang tak layak, tapi dia boleh duduk kawan dengan kita. Walaupun sekarang dah tak orang masuk TV kan. Biasalah dah tua dah, biasalah dah. So Saidina Syam TV3 semua dia. Kan? Dengan ilmunya, orang yang mengaji di Yaman kan? Tapi boleh duduk bersama dengan tuan-tuan. Kalau ikut tak layak mereka-mereka ni kan. Tapi turun kayu, kita boleh kutuk, kita boleh berlawak. Alhamdulillah, ini di antara memori yang kita bina di dunia ni. Dan kita harap di akhirat esok pun macam tu lah. Kita boleh duduk bersama macam ni kan. Seronok kita. Imam Muda Ashraf, sebut Quran, semua dia pakat. Kan? Orang bukan calon orang yang berilmu. Bisnes dia. Nampak muda, tapi otak bisnes. Jutawan tuan-tuan. Idaman LHDN. Kalau ikut, ini bisnes yang hebat. Ustaz Jeffrey, jangan tanya. Saya nak mengucapkan. Saya nak mengucapkan, kan? Baru semalam kahwin. Yang keempat. Tapi sanggup turun tuan-tuan hari ni. Yang keempat. Masya Allah, empat. Barakallah. Tapi turun, sanggup tinggal bini dia, 4 orang tu turun bersama. Tak bawa. Gelap apa? Hang pelancong lah. Layak dia tengok. Tapi itu orang yang hebat. Mungkin cara penampilan dia kan. Cara yang slow, selamat. Kita kena bersyukur kepada Allah. Memang bini 4 dah jenis tentu. Sama dengan ni nampak ni. Nampak Jamil, dua. Jenis macam aku ni. Woi! Jenis naik kuda ni sama. Lebih kurang. Ustaz Zaid pun sama. Tapi memori yang kita bina ni belum tentu kita boleh ulang semula. Kan? Sebab tu tuan-tuan, berbahagialah bila ada kawan-kawan yang boleh terhibur, boleh gelak sekali. Ingat, paling bahagia bila kita kutuk orang tu tak terasa apa. Saya orang kutuk saya tak rasa apa, saya tak akan simpan dalam hati. Tapi bila saya kutuk orang, ada orang terasa pada muka dia. Sebab tu saya boleh hidup di mana saja. Letaklah. Turun daripada letak dengan orang main bola. Saya boleh main bola walaupun tak pandai. Kan? Tapi kita nak ambil memori tu. Sebab dia tak akan ulang semula. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di geng surau kan. Ambillah peluang duduk dengan ustaz-ustaz, murabbi ni. Kerana apa? Kita bina memori ni. Semoga kita duduk dalam syurga esok, kita akan berjumpa semula. Lah ni lah ustaz lah, kami pernah kayu basikal dengan dia. Aku duduk belakang dia, punggung dia tepi kanan. Sebab tu tuan-tuan, saya 52, umur saya 52. Saya pun tak sangka saya 52. Ya, berasa macam muda lagi. Tapi bila tengok cucu dah ada 3. Menantu dah ada 2. Kan? Menantu 3 dah. 3 dah. Ada 2 tu ada umur, faktor usia. Faktor usia. Orang pelancong macam tu, dia tengok mana dah nampak semua pelancong. Tapi orang tua ni kadang tunjuk 2 nampak 3 tu tak. Faktor usia nampak macam mana. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi rahmatullah, seronok saya bersama dengan ustaz ni walaupun kadang sibuk juga. Saya pun ada kafe banyak juga, ada 2 mahat tahfiz kan, ada 3 travel agents dan alhamdulillah saya pun jutawan sama dengan ustaz ni. Idaman LHDN juga. Bayar saya bayar tahun lepas 36,000. Income tax 36. Ya, biasalah pandai. Orang tua sikit. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah saya ucap terima kasihlah pada Ustaz Zaid jemput saya. Kita bulan 3 tu nak buat ni. Dan ustaz-ustaz semua, Ustaz Jeff. Ustaz Jeff kalau jumpa saya, dia kutuk saya pun kutuk dia, biasalah. Sebab saya tahulah dia memang tak boleh lawan lah. Sebab dia 4. Kita kutuk macam mana pun dia akan terima lah macam tu. Ustaz Imam Muda Ashraf kami pernah forum, ni pernah forum. Ustaz Fauzi pertama kali kan? Oh pernah kita di Kuala Selangor. Yang Ustaz Selimai lewat tu. Yang kita kutuk dia. Ni geng-geng yang tuan-tuan, saya cukup memilih bila nak forum. Ni. Kalau tak ngam, memang saya tak akan datang lah. Saya akan bagi alasan. Saya beritahu dah. Kalau tak ngam, saya akan bagi alasan. Tak akan main. Memang saya tak suka tu. Sebab saya tahu, pernah saya forum dengan seorang cerita sikit. Dia hentam saya atas pentas.
Pom, hentam ni. Baru round pertama. Round kedua tu, aku ni nak forum tak forum ni apa dia hentam aku ni. Dia hentam saya. Lepas ni saya turun, saya start kereta, saya balik. Saya tinggalkan dia. Sebab kita ra'i kan, walaupun kita beza pendapat, ra'i lah. Sebab mana manusia boleh sama pendapat, dia akan berbeza. Tapi ra'ikan orang. Ni di antara orang yang kita boleh ra'i ni. Walaupun beza, walaupun ada, bezalah. Tapi kita boleh duduk bersama. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Tuan-tuan, takbir. Allah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala jadikan yang tua, Allah Ta'ala jadikan yang muda. Tapi Nabi pesan ke kita yang muda mengasihi yang yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Itulah prinsip kehidupan kita. Saling kasih mengasihi, saling maaf memaafi, saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Itulah resepi kita membina negara kita Malaysia ini, sempena Hari Malaysia. Tahun 2020 ini, kehidupan kita yang pelbagai kaum, bangsa, agama, keturunan, budaya, tapi oleh kerana ada sifat saling kasih mengasihi, hormat menghormati, kasih mengasihi itu, semua itu resepi untuk kita membina bangsa negara yang berjaya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dato' Dr. Izzah Arif, Ustaz Fauzi, Ustaz Allah, Ustaz Said, Ustaz Ashraf dan juga Ustaz Jafri di atas perkongsian santai kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada rahmat, ada berkatnya. Ampun dan maaf daripada saya. Terima kasih semua yang dapat hadir pada hari cuti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum tu tuan-tuan, kita nak minta kepada semua panelis forum kita untuk membuat cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Boleh Petugas-petugas yang ni boleh sedia untuk cabutan bertuah, hadiah cabutan bertuah. Kita mulakan dengan Ustaz Zaid dulu untuk buat cabutan. Satu-satu. Nah. Baik. Nombor 010. Nombor 10. 010. Siapa pegang nombor? 010. Ada? Cek nombor, cek. Tak ada? Okey, sekali lagi Ustaz. Baik. Nombor 021. 021. Saya ulang 021. Ada? 021. Tak ada? Dah balik. Okey, tak apa. Pergi. Ada. Ni Alif Adin. Akrobin.